Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'da. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sedang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, syukur yang tidak teringanya di atas nikmat dapatnya kita berada dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, akan memperkatakan perkara yang sangat mulia, iaitu ilmu pengetahuan. Dan pada malam ini insya-Allah kita perkatakan lagi satu ilmu, cabang ilmu, 3 serangkai yang menjadi kewajipan pada kita sebenarnya untuk kita ketahui, kita kuasai dan kita amalkan. Kerana ilmu ini adalah ilmu yang mengesahkan amal ibadat kita. Maksud saya mengesahkan amalan, ganjaran amalan. Yang mengesahkan amal ibadat fiqh, syariat zahir. Yang mengesahkan ganjaran pahala ialah tasawuf, atau kita panggil syariat batin. Kalau sekiranya kita mengetahui syarat rukun sah dan batal dalam satu-satu ibadat itu, maka kita laksanakan dengan sebaik-baik mengikut tuntutannya, maka sahlah ibadat kita. Tetapi kalau sekiranya kita lakukan dengan penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam hati kita, seperti riak, ujub dan sum'ah, maka tidak ada nilai. Tidak ada nilai amalan yang kita lakukan itu. Sah, hanya sah, setakat sah secara fiqahnya, sah di dunia sahaja sebenarnya. Tetapi di akhirat haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, kosong, tidak ada nilainya. Kenapa? Penyakit dalaman kita ada, penyakit hati kita ada. Dan kadang-kadang orang banyak tumpu pada fizikal yang luar saja. Dia tidak tumpu yang dalam. Sedangkan yang dalam inilah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh tidak, kita kena bersihkan. Kita kena pastikan dia sihat. Kalau dia sakit, kita kena ubat. Ya. Kalau dia hitam, kita kena bersucikan, putihkan dia. Sekarang orang nak putihkan muka, macam-macam krim ada. Kalau sakit fizikal, kudis pun jadilah. Bergegas kita pergi ke klinik, kita pergi ke farmasi beli ubat. Tetapi kalau jiwa kita sakit, maksudnya hati kita sakit, jarang-jarang orang yang nak berubat dan tahu cara berubat. Klinik dia, tuan-tuan dan puan-puan, salah satunya ialah masjid. Inilah kliniknya. Klinik nak membaiki hati, untuk menjadikan hati kita ni selamat, yang dipanggil qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi qalbun salim itulah yang menjadi idaman kita, yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya, selamat di dunia macam mana? Orang tidak akan bunuh orang kalau dia sakit kencing manis, kalau dia sakit jantung yang zahir. Tapi yang bunuh orang itu sebenarnya dia sakit dalaman dia, roh dia sakit, hati dia sakit, rohani dia sakit, hati yang rohani. Baik, oleh itu sangat pentinglah untuk kita mendalami ilmu tasawuf ini.
Ada orang bermasalah tentang nama tasawuf. Okey, tak nak panggil nama tasawuf pun tak apalah. Panggil akhlak, ilmu akhlak. Ya. Dan akhlak itu adalah puncak kepada agama ini. Bahkan akhlak itulah adalah agama sebenarnya. Buah kepada agama itu sebenarnya. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu ialah akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengelokkan akhlak kita ini, maka tak boleh tidak kita kena jaga anggota-anggota. Maka dalam kitab yang pertama ada 7 anggota yang perlu kita jaga, yang perlu kita bersihkan. Kita sampai ke fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7, iaitu pada menyatakan 2 tangan dan 2 kaki. Masih belum habis. Kita dah baca separuh, sebahagiannya masih lagi ada yang insya-Allah kita akan tamatkan pada malam ini. Barang-barang kali diletak di ujung ni, di akhir 2 tangan dan 2 kaki, disekalikan. Bab ini disekalikan, 2 tangan dan 2 kaki. Mungkinlah kerana dua tangan dan 2 kaki ni anggota yang mudah sikit nak dikawal. Kerana dia ada tulangnya, dia ada kulitnya, ada urat sarafnya. Bila kita kata angkat, dia angkat. Bila kita kata pergi, dia melangkah kaki ni. Dia ikut kata. Berbanding dengan apa? Hak yang tak bertulang. Sangat susah nak jaga. Terutamanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Lidah. Tak bertulang. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Kemaluan. Tak bertulang. Susah nak jaga. Degil. Kita kata jangan bangun, dia bangun misalnya. Contoh. Bukan ikut kata. Lidah. Dalam pada kita nak jaga jangan terasa hati orang, melukakan hati orang, tersasul juga. Berapa banyak kes tersasul. Tersasul. Pasal apa? Tak bertulang. Mata, tuan-tuan dan puan-puan, pun tak bertulang juga. Mata lendir je. Ikut tahan jeling, pakai spek mata hitam misalnya. Telinga tak bertulang juga. Ni belulang tuan-tuan. Bukan telinga, bukan tulang. Belulang ke apa ni? Cuping telinga ni. Jadi disebut awal-awal. Yang ini disebut akhir. Kerana apa? Kerana begitulah barangkalinya. Dan disebut dua-dua sekali. Jadinya kita sampai ke muka surat 19 1, 2, wahid, senani, selasa, arba'ah, 4, baris 4 dari bawah dan duduk tengah tu. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Ini maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita tengok naik sikit ke atas tu, beberapa baris. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini. Cara kita nak bersyukur terhadap nikmat tangan dan kaki. Dia kata apa? Dan jaga, jangan pergi belajar ilmu sihir, ilmu yang diharamkan. Ya, ilmu ini ada ilmu wajib, ilmu fardu ain dia panggil. Itu yang kita katakan tu apa dia? Ilmu 3 serangkai tu. Yang Raja Haji Ali sebut dalam sebaik pantun dia, serangkap pantun dia. Buah jambu dimakan kera, dipetik rokiah, lari ke hutan. Ilmu itu bercabang 3, ia menjadi penyuluh jalan. Cabang 3 tu maksudnya inilah ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah, ilmu fiqh untuk mengesahkan ibadat, dan ilmu tasawuf untuk mengesahkan ganjaran pahala. Baik. Kemudian ada ilmu yang tadi fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ilmu kedoktoran, ilmu hisab ke, ilmu matematik dan sebagainya. Ilmu fardu kifayah. Ada ilmu yang harus dan ada ilmu yang haram. Ilmu haram ni sihir. Nak pergi belajar buat apa sihir? Ya? Amma sihir boleh jadi syirik. Ilmunya ilmu untuk syirik. Nak belajar buat apa? Kecuali kalau ada orang yang bahagian itu dia terpaksa belajar teknik-teknik dan sebagainya supaya dia nak
lawan balik, nak patahkan balik, itu khusus untuk dia fatwa lain. Kenapa? Ada darurat kepentingannya. Hak kita ni nak belajar buat benda. Sihir ni tuan-tuan dan puan-puan, semakin syirik semakin kuat. Semakin syirik semakin kuat dia punya sihir dia. Baik. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Jangan kita pergi ke tempat haram. Tak ada kena-mengena dan sebagainya. Buat apa kita pergi? Misalnya tempat apa? Disko. Pergi gelewak situ buat benda. Jangan berdiri, jangan berada di satu tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Kalau kita pakai kepiah, duduk gelewak situ, tuan-tuan tengok saya kata, "Guana Ustaz Ridwan ni mana? Masuk disko ikut ke?" Minum dalam gelas arak walaupun dalamnya oring. Guana? Kata. Kita minum Pepsi je dalam tu, tapi orang kata kita minum bir. Kalau tidak ada daruratnya, jangan pergi. Tempat arak ni tuan-tuan dan puan-puan, tempat dilaknat. Allah laknat 10 yang berkenaan dengan arak. Riwayat Abu Daud. Apa dia? Zat arak tu dilaknat. Peminumnya, peminta yang tolong minum, peminta yang tolong minum, tukang bawa, tukang tuang, tukang perah, tukang beli, tukang jual, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berada di situ pun silap-silap kena laknat. Kalau tidak ada kepentingannya, nak buat apa pergi? Jangan pergi tempat haram. Dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurat. Kalau ada darurat, memanglah tak upayalah, ya tak? Bila darurat, tubihul mahzurat selalulah. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu kawaid dia. Kawaid usuliyah dia. Ataupun usul fiqh kalau kita belajar. Apa dia? Kalau darurat mengharuskan sesuatu yang dilarang. Ikut. Dan darurat itu tuqaddar biqadariha. Kena tengoklah keperluan dia. Habis keperluan, jangan tunggu lagi lah. Misalnya, pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kerana apa dia kata gerak dan diam ini sebesar-besar nikmat? Kerana apa nikmat yang paling besar? Iman. Dan iman itu, apa dia punya, kita panggil rukun dia yang ketiga. Rukun yang pertama ni apa? Tasdiqum bil qalbi. Kita iman dalam hati. Yang kedua, takrirum bil lisan. Kita kena ucap dengan lidah. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, wal amalu bil arkan. Itu buah dia. Buah iman. Jadi untuk dapatkan buah iman, amalan ni tuan-tuan dan puan-puan mesti ada gerak diam. Betul? Jadi ini adalah sebesar-besar nikmat. Kenapa? Dia adalah buah iman apabila kita bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita baca sebesar-besar nikmat Allah Taala atas engkau yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan pada kita untuk kita tunaikan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan kepada kita. Maka palingkan olehmu tu. Ini ejaan lama. Kau baca apa ni, aulahum pula. Dia ingat bahasa Arab, au lahum, au tu atau lahum bagi mereka ataupun bagi mereka. Sudah dia kata. Olehmu, mim tu baris depan. Palingkan olehmu akan dia kepada taat. Maksud palingkan ni kita bawa semua anggota kita, kaki dan kanan, kaki dan tangan itu untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya, maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pengikat bagi nikmat, sebab bagi bertambahnya. Ya, untuk kekalkan nikmat, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi, kita wajib bersyukur. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan, ada tiga penekanan sini, dia panggil taukid.
La in syakartum. In syakartum tu dah satu syarat. La azidannakum. La tu lam taukid. Nun taukid sakilah. La azidanna. Nun yang bersabdu tu masuk pada fi'il mudhari'. Nun taukid sakilah dia panggil. Ustaz tahulah. Nun taukid sakilah. Maksudnya apa? Pasti, nescaya. La tu nescaya. La azidannakum, pasti. La azidannakum, nescaya aku akan tambah. Jadi untuk nak kekalkan nikmat, bahkan kalau kita nak tambahkan lagi, sebenarnya Allah SWT akan tambah. Tak boleh tidak, kena syukur. Syukur ini kita sebut dari itu tak? Syukur ini ada 3. Asyukru bil lisan, wasyukru bil qalbi, wasyukru bil arkan. Syukur dengan lisan, kita ucap alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Lepas minum, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Dia panggil tahmid. Alhamdulillah, tahmid. Kita bertahmid. Itu dengan lisan. Ucap. Sebut-sebut selalu. Cerita-ceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cerita itu yang kita cerita tentang kebesaran Nabi SAW di bulan-bulan Maulid ini. Kenapa? Kerana nak bercerita tentang nikmat tu. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan qalbi. Kita kena tambah. Kita kena letakkan azam untuk kita sentiasa taat patuh pada Allah Subhanahu Taala. Dan sekiranya Allah tambah lagi nikmat-nikmat itu, kita akan gunakan lebih lagi untuk taat pada Allah Subhanahu Taala. Dan syukur bil arkan, kita taat patuhlah. Guna kaki pergi masjid, guna tangan tolong orang, bantu mangsa banjir, beri sedekah dan sebagainya. Itu dia syukur dengan arkan, dengan tubuh badan. Baik. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat. Itu dia cara nak bersyukur. Diam dan gerak ni sebenarnya kehidupan. Kehidupan kita ni kena taat patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya maksudnya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Maksud kafir akan nikmat itu dibuat kurungan, artinya tiada syukur akan dia. Ini dipanggil kufur nikmat. Kufur itu ada dua. Satu kufur kafir yang keluar daripada millah, artinya kekal dalam neraka, rosak akidahnya. Dan yang keduanya dipanggil kufur nikmat, kafir nikmat. Kafir nikmat ni fasik. Ya, fasik. Dosa besar ni tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau meletakkan dosa meninggalkan syukur ni ialah dosa yang ke-23. Al-Kabiratus Salisatu wal 20. Dosa yang ke-23. Dosa apa? Tarkus syukri, meninggalkan syukur. Dan dosa yang ke-21, nisyanun ni'mah, kita lupa nikmat. Dosa rupanya dosa besar. Pasal apa? Kufur nikmat. Baik. Sebab itu kena gunakan untuk taat patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab bagi ditanggalkan nikmat itu, maksudnya dicabut nikmat itu, dan sebab bagi seksa bersangatan pada hari menyaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, dan tangan mereka itu, dan kaki mereka itu, dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia di dalam dunia daripada kejahatan. Ya, kufur nikmat ni sebab tangga. Sebab tangga maksud sebab tercabut nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut nikmat itu apabila kita engkar,
Maksudnya kita kufur nikmat. Bahkan ada wa'id. Kalau janji baik ni dipanggil wa'dun. Kalau janji buruk ni dipanggil wa'id. Wa'id daripada Allah SWT dalam kepanjangan sambungan daripada ayat tu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, maksudnya kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Ada dua juga taukid dalam ayat ini. Pertama, inna ni untuk taukid penekanan, sesungguhnya, maksudnya pasti. Azabi, azabku. La syadid, la tu maksudnya sangat, sangat pedih. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Perkataan syadid itu pun dah kuat dah. Jadi tuan-tuan dan puan, hari di mana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin. Ayat berapa ni? 65. Yasin ayat 65. Hari di mana apa? Hari di mana kami kunci semua mulut-mulut mereka. Dan apa? Dan bercakap-cakaplah tangan-tangan mereka. Dan menjadi saksilah kaki-kaki mereka. Terhadap apa? Terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tangan kita, kaki kita jadi saksi, maka elok kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat patuh pada Allah SWT. Dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir. Kikir maksudnya kedekut dan lainnya. Dia kehendaki dengan rajanya itu, iaitu hati. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita tengok setiap bab ni diakhiri dengan wallahu a'lam. Ya, apa maksud wallahu a'lam? Dia biasa dengar tak? Wallahu, dan hanya Allah, a'lam, yang maha mengetahui. Kalau setengah-setengah kita tambah lagi wallahu a'lam bis-shawab. Maksud bis-shawab tu yang betulnya. Allah yang tahu yang betulnya. Kita sebut lalu kita akhirkan dengan apa? Wallahu a'lam bis-shawab. Allah lah tahu, yang maha tahu apa hak sebenarnya, hak betulnya. Jadinya kalau kita cakap gitu, ada apa tuan-tuan? Ada unsur beradab. Ada berunsur beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak tahu sebenarnya, tapi dah tuan-tuan tanya, kita jawab sekadar yang kita tahu. Maka kita akhiri dengan wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui hak sebenarnya. Dan kalau kita tak tahu, apatah lagi kena ucap ni wallahu a'lam ni. Man su'ila an almin faqala wallahu a'lam laqad afta. Siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tak tahu, dia jawab wallahu a'lam, dia telah berfatwa. Maksudnya fatwa apa tuan-tuan dan puan-puan tu? Saya minta maaf lah, kata saya tak tahu. Apa fatwanya? Tuan-tuan kena tanya orang lain pula. Itu fatwa dia. Jangan kalau tak tahu jawab juga. Dia panggil golongan khimfishariyun. Ada konon ceritanya asal khimfishariyun ni, ada seorang syekh, ustaz lah mengajar. Semua soalan dia jawab. Tidak ada soalan pun yang tak dijawab. Tahu belaka. Jadi kadang-kadang ada hak pelik. Satu kali makmum pakat. Mari kita tanya satu soalan. Soalan apa?
Soalannya ialah tentang khimfishar. Khimfishar ni perkataan yang baru dia buat, baru dia cerita. Makmum ni baru cipta. Apa nak tanya? Khimfishar. Direka je. Khimfishar ni entah benda-benda, tak tahu. Dia tanya, ya Syekh, apa makna khimfishar? Dia kata khimfishar ini ialah sejenis tumbuhan herba di Yaman yang boleh buat ubat sekian untuk fadilat begini-begini. Dan berkatalah syair Arab, keluar syair pula tentang khimfishar ni. Masya Allah. Jadi kantoilah pada hari itu. Maksudnya apa? Tahulah orang. Rupa-rupanya dia selama ni temberang. Khimfishar ni baru buat je perkataan. Dia ambil nama orang tu, nama orang ni, gabung-gabung jadi perkataan khimfishar. Maka orang yang menjawab semua soalan ni, walaupun dia tak tahu, dia panggil khimfishariyun. Asas-asas kata khimfishar tu. Dia boleh buat dengan syair-syair dia apa semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak menjadi aib ya. Kalau kita tuan-tuan tanya, kalau kita jawab wallahu a'lam, minta maaf, kita rujuk semula, kita bertanya semula, belajar semula dan sebagainya, tak jadi aib. Bukan semua kita tahu. Yang jadi aib ialah menjawab soalan hak ini tak tahu. Itu aib. Baik. Imam Malik pun banyak soalan-soalan yang dia tidak jawab. Wallahu a'lam, dia kata wallahu a'lam. Macam mana? Ilmu tak sampai lagi. Dalilnya tak sampai lagi dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Jadinya begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya kita syarah dulu tak? Menjaga anggota yang 7 ini. Apa dia yang 7? Mata, telinga, lidah, perut, maluan, kaki, tangan. Ni tuan-tuan dan puan-puan kena jaga ni. Kena jaga molek-molek. Dia kata nak jaga hak ni, kena jaga raja dia. Bila kita pegang rajanya, raja ni ibarat kepala. Dia ngikut belaka lah. Mata, telinga, mulut, perut, maluan, kaki, tangan ni semua ekor dia belaka sebenarnya. Ya, macam kita tangkap ular. Dapat kepala tu, ekor ngikut lalulah. Tapi kalau pegang ekor kak, silap-silap, jangan weh. Balik patuk diri lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa dia kata? Yang dikehendaki dengan rajanya itu iaitu hati. Jaga daripada sifat yang dicela. Seperti apa? Riak. Riak ni hak dia sebut, mula-mula sekali dia sebut. Pasal apa? Riak ni dosa hak besar ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok dalam kitab kabair susunan dosa-dosa besar, riak ni lepas syirik. Lepas syirik akbar, maka dia letak tu riak. Pasal apa? Riak ni syirik juga, tapi syirik asghar, syirik kecil, hak tak keluar daripada millah, tak kekal dalam neraka ni. Cuma dia punya amalan tidak bernilai sepusing tu. Ni riak. Dan takabur, disebut takabur, sifat apa ni? Sifat tercela, sifat mazmumah, sifat terkeji, hak kita kena buang. Besar diri, takabur ni tuan-tuan dan puan-puan. Disebut mula-mula di sini ni. Pasal apa? Pasal takabur ni lah dosa pertama sekali yang dilakukan oleh makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Iblis. Iblis hak mula ni. Hak kena tendang daripada syurga, kena halau, kena laknat seumur hidup. Pasal apa? Takabur, besar diri, pakai selendang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengki. Dengki ni sebut juga besar ni dengki ni. Iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jaga-jaga kamu daripada dengki. Kenapa? Dengki akan memakan amalan kebajikan seperti api makan kayu. Habis licin. Dan kikir. Kikir kedekut. Al-bakhilu la yadkhulul jannah. Nabi SAW sebut, au kama qala, orang bakhil ni tak masuk syurga. Dan lainnya,
Hak ni tuan-tuan dan puan-puan, hak ni dia panggil sifat-sifat terkeji, sifat-sifat mazmumah. Kata tuan-tuan rasanya ada di belakang tu tak? Satu-satunya masjid dia besut ni yang ada letak sifat mazmumah dan sifat mahmudah di belakang tu. Tahniah. Tak tahulah masjid lain, masjid-masjid ni saya rasa pusing habis dah masjid besut ni. Masuk masjid-masjid ceruk mana Felkra keruak pergi dah. Yang ujung sekali. Ujung belah sana masjid apa? Ujung sekali dekat Pacakan. Pergi dah. Seberang Kasang atas lagi. Hak sepadan dengan Kelantan. Pergi belakang dah. Tu masjid tu. Tak ada. Masjid ni ada. Tu dia. Tu yang Tok Imam duk pesan sama tu. Ambillah yang baik-baik. Tinggalkan yang buruk-buruk. Dia keluar masjid tak ada benda. Dia sarung selipar orang hak baru, tinggal hak buruk dia. Salah faham. Salah faham. Maksud Pak Imam ialah ambil hak baik-baik ni, ambil hak baik-baik. Ambil hak pemurah, buang hak kikir kerikut ni. Ambil hak penyabar, buang hak pemarah tu. Ambil hak ikhlas, buang hak riak. Dah, hak tu maksudnya. Dia bahas selipar. Selipar tak mahal pun, selipar Asadi RM17.5. Baik. Baik tu selipar tuan-tuan kalau hak mal letak sana satu, letak belah sana satu. Yang letak dekat-dekat. Letak dekat-dekat ni orang tak nak niat mencuri pun dia kata comel selipar ni dia sarung selalu. Baik. Kitab yang kedua.